Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Harap semua bersedia lah. Okey, sebelum kita mula, kita jemput Aware untuk baca doa dulu. Aware, dipersilakan baca doa Aware. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Okey, terima kasih semua kan. Alright, so kita pagi ni topik yang kita akan belajar adalah index number, nombor indeks. Okay, nombor indeks ni antara topik yang bagi saya mudah dan kebanyakan pelajar mengakuilah ianya adalah mudah dan menjadi pilihan mereka untuk menjawab soalan ni. Soalan ni keluar dalam kertas 2 bahagian C dan setiap tahun memang dia keluar lah. Wajib dia keluar. Dan markah diperuntukkan adalah 10. Okey, 10 markah. Apa lagi? Dan pattern dia lebih kurang sama je. Paling-paling kurang pun awak boleh dapat 6 markah lah kalau ikut betul-betul apa yang dia nak. Okey, jangan conteng. Ni semua nak kacau. Okey. So, index number ni dia sebenarnya kita nak membandingkan kuantiti ya. Kita nak membandingkan kuantiti. Contohnya dia ada dua lah, index number dan index harga. Index number and price index. Okey, index number ni dia general. Macam kita tengok contoh kan, kita tengok contoh populasi kehadiran pelancong di Malaysia. Contohnya kehadiran pelancong di Malaysia pada tahun 2010 dan 2020. Kita nak tengok perbandingan. Mungkin 2010 kedatangan pelancong ke Malaysia sebanyak 2 juta. Tapi pada tahun 2020 kehadiran pelancong disebabkan virus ni menurun kepada 500,000 sahaja. So daripada situ kita akan buat perbandingan kuantiti. So itu yang dinamakan indeks. So perbandingan kuantiti ni tengoklah. Kalau dia kurang daripada 100 menunjukkan berlaku penurunan. Kalau dia lebih daripada 100 menunjukkan berlakunya peningkatan. Okey, itu contoh. Okey. Contoh harga. Okey, harga saya nak conteng kat mana ni? Sekejap saya tengok. Ada ruang kosong. Okey, contoh kalau harga boleh kat sini yuk. Okey, contohnya harga kita tengok harga apa ya? Harga gula. Okey, gula. Okey. Okey, harga gula pada tahun 2010. Okey, harga gula adalah RM RM1 sekilo. Murah gula masa ni, RM1 sekilo. Kita andaikan. Okey, kemudian pada tahun 2015 harga gula dia naik. Naik kepada RM1.50. Okey, so kita nak tahu dia punya indeks harga, kita akan buat perbandingan lah. Okey, formula dia biasanya indeks harga, contohnya indeks harga gula kita akan guna P lah sebab price harga kita akan guna simbol P. Okey. Price kita akan guna singkatan pada tahun 2015, base-nya tahun 2010. Okey. Kita akan ambil harga yang terkini, iaitu harga yang terkini daripada 2015 dengan 2010, yang paling terkini adalah 2015 kan, iaitu RM RM1.50 bahagi dengan harga yang base. Harga tahun 2010 tu kita jadikan dia sebagai base atau perujukan. Jadi kita letak harga 2010 iaitu RM1. Kemudian kita akan darabkan dengan 100. Sebab tu kenapa saya kata tadi 100 tu sebagai indikator. Kalau kita dapat jawapan dia 100, maknanya dia
kekal. Okey, harga dia kekal. Kalau kita dapat kurang daripada 100 maknanya berlaku penurunan. Kalau kita dapat lebih daripada 100 maknanya berlaku peningkatan. So kalau kita tekan kalkulator kita akan dapat 150. Okey, maknanya 150 tu maksud dia apa? Maksudnya 150 maksudnya berlaku peningkatan sebanyak 50% harga gula pada tahun 2015 berbanding tahun 2010. Tu cara kita nak buat ayat lah, nak baca ayat dia. Okey. Boleh faham setakat ni apa idea tentang indeks, nombor indeks? Faham. Okey. Okey, kita tengok pula dari segi contoh kuantiti. Itu harga yang saya cakap tadi adalah harga. Okey, kita tengok contoh kuantiti. Kuantiti apa yang kita tengok? Okey, jumlah pelajar yang masuk ke Sakura. Kalau awak tahu masa mula-mula Sakura buka dulu ada 2 batch je. 2 batch. 2 batch tu pun tak ramai. Okey. Kita tengok contoh. Okey, contohnya pada tahun Sakura buka tahun 2013 tak? Okey, tahun 2013. Okey. Bilangan pelajar Okey, bilangan pelajar yang masuk daftar Sakura ni dalam 150 orang, termasuk dengan form 1 dengan form 4. 150 orang je. Okey. Yang berdaftar kan. Okey, kemudian pada tahun kita lengkap kohort 5 batch pada tahun 2000 berapa ni? 2014. 2014. 2013. 2014. Okey, 2014 lengkap. Ya ke lengkap? 1 2. Okey, betul. 2014 kita lengkap. Okey, so dalam 450. Okey. So kita nak cari indeks apa ni? Nombor indeks. Dia kalau melibatkan bukan harga kita tak boleh panggil indeks harga. Ya, kita akan panggil dia nombor indeks je lah. Okey. So nombor indeks kita akan labelkan dia sebagai Q, kuantiti Q. Okey, Q pada tahun 2014. Okey. Berbanding dengan 2013. Tu cara kita nak labeling, kita nak tulis dia. Okey. Okey. Indeks nombor indeks bilangan pelajar pada tahun 2014 berbanding pada 2013. Tu cara kita nak sebut dia adalah kita ambil kuantiti pada tahun 2014 bahagi dengan kuantiti pada tahun 2013 darab dengan 100. Okey, so kita tekan kalkulator. Dapat berapa? Bahagi dengan 150. Okey, dapat 300. Dapatlah 300. Okey, apa maksud 300 ni? Baik, kenapa tak jadi? Okey, so kita akan dapat. Saya tentukan. Okey, 300. 300 ni maknanya peningkatan. Kalau peningkatan sebanyak 3 kali ganda. Kalau lebih daripada 100 kan dia meningkat kan. Okey, kalau 200 maknanya 2 kali ganda, kalau 300 3 kali ganda, 400 4 kali ganda. Macam tadi 150 maknanya 50% peningkatan dia. Okey. Kalau dia 100 kekal. Contoh kekal macam mana? Okey, kalau contoh kekal apa yang kekal? I10 vending machine 2019 harga dia RM RM1. 2000 air cincau lah, air cincau. Okey, 2020 yang meningkat apa? Revise yang meningkat RM1.50. Okey. Ni air cincau ni.
cincau. Okey. Maknanya kekal. Okey. Price cincau pada tahun 2020 base dia 2019 kekal, iaitu RM1 bahagi dengan RM1 darab dengan 100. Okey, kita akan dapat 100. 100 maknanya kekal. Faham tak? Dia tidak berubah. Tu yang kita nak highlight kepada awak. Okey, so kita tengok contoh soalan. Okey, kita tengok contoh soalan. Conteng banyak ni. Saya padam ya. Okey, setakat ni okey, boleh faham apa idea tentang nombor indeks? Ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni? Oh, lepas ni kalau saya bagi soalan ni boleh jawab lah. InsyaAllah ke? Boleh ke? Boleh. Jangan sembang saja. Okey, kita tengok contoh. Find the price index for the following items for the year 2007 based on 2006. Okey, maksudnya kita nak cari indeks barang tu. Asas dia, biasanya asas ni, base ni tahun yang kemudian, tahun yang sebelum, tahun yang awal. Okey, yang terkini tu menjadi benda yang kita nak cari lah. Okey, tengok yang A. Contoh yang A ni. Okey, tukar color dulu. Color ni sekejap saya tukar color. Okey, contoh yang A ni 2006 dengan 2007 yang mana dulu? Mesti 2007 yang terkini kan? Jadi kita akan letak price kan, sebab harga kan. Price kan, kita guna P. Okey, P07 base dia adalah 06. Okey, kita pun letaklah harga 2007 adalah RM60 bahagi dengan 50 darab dengan 100. Nampak tak? Dia mesti meningkat sebab atas besar pada kecil lah. Atas lebih besar daripada yang bawah. Okey. So tekan je kalkulator. 6 bahagi 5. Okey. Darab 100. So kita akan dapat 120. Betul tak? Ni dah ada jawapan dia. Betul kan? So 120 maksud dia lebih daripada 100 kan? Sebanyak 20%. Maknanya dia berlaku peningkatan sebanyak 20%. Okey? Tu contoh peningkatan lah. Okey, kita tengok contoh yang menurun. Ada tak yang menurun? Tak ada. Okey, yang ni awak buat sendiri. Yang tu contoh lah. Okey, find the following price indices. Salah indices tu, sepatutnya index. Betul lah indices. Dia apa? Plural tak? Okey, price index for the year 2005. Okey, contoh A. Ni dia tengok, dia bagi harga banyak tahun. Ada 3 tahun, 2005. Contohnya soalan A ni. Soalan A, dia bagi harga 2002, 2005 dan 2007. Okey, tengok soalan. Soalan nak apa? Okey, A price index for the year 2005 base 2002. Maksudnya awak kena buat besar sikit tak? Baru puas hati. Maknanya awak kena buat price index pada tahun 2005. Kita boleh tulis 05, singkatan daripada 2005. Base dia adalah 02. Okey, sama dengan salin harga 2005 iaitu 44 bahagi dengan harga tahun 2002 iaitu 40, baru kita darab 100. Okey, 44 bagi 40 110. 110. Okey, kita akan dapat 110. Okey, so berlaku peningkatan 10% daripada tahun 2005 berasaskan 2010. Okey. Okey, meeting kita ni nak habis ni dalam masa 10 minit. So nanti awak klik link yang kedua. Nanti saya share link yang kedua. Kalau meeting ni stop. Sekejap saya bagi link kejap. Okey, lepas ni saya bagi link Lepas ni kalau dia terpadam kita bagi link. Okey. Okey.
Contoh soalan B. Okay, tak habis lagi soalan ni. Soalan A ni tak habis lagi. A2 lah. Sepatutnya tulis 1, 2 ni. Baru betul ni 1. Okay, ni 2. Ni 3. Okay, yang kedua, price index for the year 2007 base 2002. 2007 maknanya awak kena tulis P07. Base dia adalah 02. Jangan salah ambil harga. Harga 2007 adalah RM70 dan harga pada tahun 2002 adalah RM40. Okay, baru kita darab dengan 100. So, dapat 70 bahagi dengan 40. 175. 175. Okay. Tu contoh dia. Okay. So, price index for the year 2007 base 2005. Buat sendirilah. Dah ada jawapan dia kan. Okay. So, kita tengok contoh yang lain. Okay, ni soalan. Contoh soalan. Calculate the index number for the following question. Okay, tengok contoh A. Okay. Dia bagi dalam bentuk jadual. Awak kena pandai baca lah table ni. Okay, item A, item B. Okay, price pada tahun 2000, price pada tahun 2007. Okay, tengok contoh A ni. Okay, so nak cari nilai X. Okay, nilai X tu adalah price index. Okay, price index awak tulis simbol kat sini. Price index 07 base dengan 00. Betul? So, yang ni sebagai guide awak, reference awak untuk jawab soalan. Okay, so X kita dah tahu dah X. Okay, X sama dengan price index tahun 2007 bagi A untuk A. Jangan ambil B pula, awak kena main A je. A ni je lah A. Okay. Okay, maknanya RM4.50. Ni berlaku penurunan. Bahagi dengan RM5. Okay, darab dengan 100. Okay, sebab tu kita akan dapat 90 je. Okay, kalau dia kurang daripada 100, okay, kurang daripada 100, tengok pula berapa beza dia antara 100. 90 tu, daripada 100 dia turun sebanyak 10 kan. Maknanya kita boleh buat kenyataan bahawa X tu berlaku penurunan sebanyak 10%. Sebabnya 90 daripada 100, dia turun sebanyak 10. Tu cara kita nak interpret data lah. Okay, nombor B. Barang Y, nilai Y adalah RM6.60 bahagi dengan RM6 darab dengan 100. Okay, so kita akan dapat 110. Yang ni pula meningkat sebanyak 10%. Okay, tu cara kita nak jawab soalan ni lah. Okay, yang lain tu awak boleh buat sendiri. Saya tunjuk contoh. Okay, ni dalam bentuk berayat. Dalam bentuk berayat pula. Okay. Okay, so untuk bentuk berayat, kita kena crack dia punya information. Okay, kita tengok contoh A. Okay, the price of 1 kilogram of squid. Squid ni sutong tak? Murahnya sutong, 2001. Okay, RM8. Okay, maknanya kita boleh guna P. Okay, P01 sama dengan RM8. In the year of, kemudian pada tahun 2006, in the year 2006, it was, pada tahun 2006, harga dia menjadi RM10.80, naik. Calculate the price index of a kilogram of squids in the year 2006 based on 2001. Okay, so kita nak cari P06 base 01, okay, sama dengan RM10.8 bahagi dengan 8 darab 100. So kita akan dapat 135 ni. Jawapan dah ada dah ni. Okay, so berlaku peningkatan sebanyak 35%. Okay, duk main macam tu je indeks number ni. Senang tak? Ni modul baru ni, nak bagi awak faham ni. Nanti keluar soalan kita tengok baru tahu tak. Okay, yang lain awak buat saya tunjuk satu contoh untuk satu bahagian modul. Masuk dah. Find the item price. Dia pusing dia pusing. Dia pusing. Okay, yang ni dia pusing. Dia bagi price index
dia highlight, dia hide kan satu price. Okay, contoh ni. Okay, ni dia highlight yang ni. Okay. Okay, price index ni kita dah tahu dah. Kita buat guide kat sini. Okay, price index maknanya P 07, base dia adalah 2000. Tu sebenarnya 140 tu sebenarnya price index bagi tahun 2007, base 2000. Okay, so kita dah tahu kan formula dia adalah Q1 yang kita nak cari tu bahagi dengan RM3, darab dengan 100, dapatlah 140. So Q1, tekanlah kalkulator, shift solve, dapatlah RM4.20. So untuk peringatan bagi awak biasakan, jika dia melibatkan ringgit Malaysia, awak jangan sesekali tulis 4.2 je. Okay? Kalau tulis 4.2 walaupun nampak macam betul kan, tapi tanda penulisan ringgit kalau boleh tulis harga. Sebab tu kena ada harga ni. Okay? Jawapan akhir mesti ada RM RM4.20. Okay, kalau awak tulis 4.2 sahaja, apa yang berlaku? N kosong. Okay, yang ni baru dapat N1. Okay, tu peringatan lepas ni biasakan diri awak kalau melibatkan harga, terutama yang untuk topik ni lah dalam ujian, tulis dia punya perpuluhan. Alright. Okay, so yang lain tu boleh buat Saya tunjuk satu contoh. Okay, so ini composite index. Okay, composite index ni kita akan masuk slot yang kedua. Okay, so kita rehat sekejap sebabnya kita punya masa nak habis dah. Setengah jam nanti saya akan bagi link dekat Telegram. Okay. So kita take 5 minit. Nanti saya sekejap lagi kita akan masuk composite index. Okay. Alright.